Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam slot video ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana kita menulis sesuatu dengan kreatif, dan saya suka menggunakan puisi sebagai medium terbaik untuk saya berkongsi bagaimana caranya kita menulis puisi, dan apabila kita membaca puisi tersebut, kedengaran suatu intonasi, nada, ataupun aura puisi yang sangat kreatif, menarik, dan sedap didengar. Sebelum itu saya akan deklamasikan terlebih dahulu puisi yang saya hasilkan, yang saya tujukan kepada seseorang, dan mungkin juga puisi ini saya tujukan kepada sesuatu. Ianya bergantung kepada siapakah pendengar di luar sana. Puisi ini bertajuk Mawar nan Indah. Duhai mawar nan indah, kelopakmu dari baldu, daunmu dari sutra, pangkalmu dari berlian, harumanmu dari jannah, sekaligus anggun mempesona. Tika kembangmu gairah seisi dunia, waktu kuncupmu pegun alam maya. Sendirian engkau bangkit jiwa, bertiga engkau pukau cinta, sejambak engkau rapatkan raga. Dalam halaman taman dunia, engkau jelmakan bahagia. Duhai mawar nan indah, janganlah engkau layu sebelum masa pergiku tiba. Demikian tadi puisi yang bertajuk Mawar nan Indah. Seperti yang saya katakan, mawar nan indah ini saya tujukan mungkin kepada seseorang, mungkin juga kepada sesuatu. Apabila kita meletakkan konteks itu kepada sesuatu, sebagai contoh, kepada bumi yang kita diami, maka mawar tadi berperanan sebagai suatu benda yang perlu kita pelihara sebaiknya. Dan apabila kita meletakkan mawar itu kepada konteks manusia, maka hendaklah kita jaga cinta kita kepada manusia itu. Dalam menghasilkan penulisan kreatif, bagi saya tips yang terbaik ialah kita melihat setiap penulisan itu seperti sebuah puisi. Kerana puisi ini dia boleh menjelmakan sesuatu menjadi manusia. Dan kalau kita lihat puisi ataupun tulisan ataupun bait-bait puisi itu mampu menyebabkan seseorang itu ketawa, sedih, gembira dan sebagainya. Apabila kita berjaya menggunakan penulisan itu menghasilkan situasi yang demikian, maka itulah kita panggil penulisan yang efektif. Dan untuk menjadikannya ianya efektif, maka kita kena buat sekreatif yang boleh. Dalam menghasilkan penulisan yang olahan yang kreatif, jika kita rujuk pada slide di depan ini, maka ini adalah antara elemen-elemen yang perlu ada dalam penulisan kita. Okay, pertama ialah kita kena peka kepada kepelbagaian. Kadang-kadang apabila kita menulis sesuatu, kita lupa bahawa manusia ini dari pelbagai kaum, manusia ini dari pelbagai agama dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini seperti ini perlu kita jaga dan kita prihatin. Barulah nanti penulisan kita itu tidak memberi kesan yang negatif sama ada kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Penulisan juga
adalah kreatif apabila ianya mempunyai mesej tertentu. Dan penulisan yang baik adalah penulisan yang membuka minda. Kita seboleh-bolehnya jangan menekan syur dalam penulisan kita. Kita perlu bersikap terbuka, berfikiran positif, dan kita kalau boleh anjurkan percambahan minda. Kita terima apa jua komen dan kita gunakan komen-komen tersebut untuk memperbaiki penulisan kita. Penulisan juga perlu memandu emosi. Saya pernah menulis suatu puisi yang bertajuk Pulang. Puisi itu adalah tentang para pelajar universiti yang mendesak agar mereka dapat diantar pulang dengan segera. Tetapi disebabkan oleh peraturan ataupun tindakan-tindakan yang mengambil kira keselamatan umum, maka kerajaan telah melewatkan sedikit kepulangan pelajar itu dan akhirnya pelajar itu dapat pulang. Mereka pulang dengan selamat. Dalam puisi tersebut, di akhir puisi tersebut, saya meletakkan sebab kenapa pelajar-pelajar ini dilewatkan kepulangannya hanya untuk kerajaan memastikan agar mereka pulang dengan selamat. Kadang-kadang puisi itu ataupun tulisan itu mungkin berlapik dan mungkin juga tidak, bergantung kepada bentuk penulisan yang kita buat. Berlapik di sini bermaksud dia ada double meaning, dia ada indirect meaning, dan kalau dalam bahasa Inggris itu disebut read between the lines. Maksudnya ada benda-benda tersirat. Cumanya ialah apabila kita menulis, pastikan kesan penulisan kita itu tidak memberi impak yang tidak baik kepada orang lain ataupun menjatuhkan air muka orang dan sebagainya. Kita hendaklah menulis dengan ringkas dan padat, short and concise. Pendengar tidak mempunyai masa yang lama untuk mendengar hujah ataupun ucapan yang kita sampaikan. Itu juga dalam bentuk penulisan. Jadi sebaik-baiknya kita ringkaskan atau padatkan penulisan kita. Paling penting dalam penulisan ataupun olahan kreatif ialah fakta. Pandangan kita tidak penting kecuali jika kita adalah seseorang yang memang popular, terlama dan sebagainya dan seumpamanya. Kalau macam saya ni tidak popular. Jadi saya perlu membuat research ataupun kajian sebelum saya menghasilkan tulisan. Jadi demikianlah tadi perkongsian saya mengenai bagaimana kita menghasilkan penulisan dengan olahan yang kreatif. Saya gunakan puisi sebagai medium untuk menghasilkan atau melatih diri saya menghasilkan tulisan-tulisan yang kreatif. Sekian, terima kasih. Mawar itu indah.